الفاتحة. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته ومن تبعه ومن نصره ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير يا كريم. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. صدق الله العلي العظيم. Yang pertama ni kita merafakkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini alhamdulillah kita menunaikan perintah Allah, mendirikan solat subuh berjamaah. Pagi ini saya dimaklumkan semalam lah untuk sesi subuh pada pagi ini. Ustaz Syarudin ni sahabat saya masa di Melaka dulu, bertemu balik dalam peristiwa jejak kasih kira-kira bulan 12 rasanya. Dan saya pun memang tiap bulan menginap di sini, di sebuah homestay di tempat tuan-tuan ni. Dan Allah menjodohkan kita pada pagi ini untuk kita bertemu. Dan mudah-mudahan apa yang cuba saya sampaikan pada pagi ini merupakan nasihat. Yang pertama, nasihat yang berguna untuk diri saya sendiri. Yang keduanya, berguna pada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebab Nabi SAW pernah menyampaikan sebuah pesanan. Nabi kata, ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Liman untuk siapa? Untuk Allah, untuk Rasul, untuk seluruh kaum muslimin dan pemimpin-pemimpin dia. Jadi kewajaran kita sebagai orang Islam ni mesti menerima nasihat. Lazim kita dengar khutbah Jumaat pun khatib akan pesan pada kita, ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah kamu pada Allah. Nasihat tu pertama nasihat diri sendiri. Yang kedua nasihat untuk masyarakat sekitar. Nak mencapai maqam taqwa ni bukan perkara yang mudah. Kita mengaji tasawuf, belum tentu lagi pengajian yang kita hadir, yang kita belajar boleh dipraktikkan dalam kehidupan kita. Yang ini yang paling susah. Hari ini kita dapat lihat digariskan beberapa imam kita menggariskan beberapa keadaan. Dia kata orang tasawuf, orang sufi ni isu-isu hangat sekarang.
Yang pertama, ulama kata golongan Ahlus Sufi. Ahlus Sufi ni orang yang diambil perkataan safa yasufu, sauf, perkataan suci, orang suci, bersih. Kenapa dia jadi bersih? Sebab iltizam dia di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sudut percakapan dia, sebab tu Nabi kata, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang nak beriman pada Allah dan hari akhirat, dia mesti cakap benda-benda baik, cakap perkataan yang baik. Kalau tak nak cakap perkataan baik, kata Rasulullah, aw liyasmut, dia berdiam diri. Itu lebih baik. Sebab manusia ni bila banyak cakap, dia banyak dosa. Makin banyak kita bercakap, terutama perkataan yang lara, maka makin bertambah banyak dosa kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama percakapan. Yang kedua perbuatan dia. Mesti perbuatan tu mengikut kepada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau perbuatan itu tidak ditunjuki oleh Rasulullah, maka diikut kepada sahabat-sahabat Nabi. Dalam hadis banyak, dalam kitab hadis 40 disebut oleh Imam Nawawi. Kata Rasulullah, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, addu 'alaiha bin nawajiz. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kamu, ada di pangkal hadis ini Nabi sebut tentang umat Islam ni dia berdepan dengan perselisihan yang begitu banyak. Kamu akan berdepan dengan perselisihan yang begitu banyak di zaman dia. Ini zaman yang Nabi sebut perselisihan yang begitu banyak. Bukan perpecahan tu perpecahan lain. Ini perselisihan yang begitu banyak. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang selamat ni, kata Nabi apa? Alaikum bisunnati. Hendaklah kamu iltizam dengan sunnah aku. Wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan berpegang kepada pengganti aku, mana sahabat-sahabat Nabi. Ada benda yang mungkin Nabi tak buat tetapi sahabat buat. Macam kita dah masuk bulan Rajab, bulan saya ke lah, tiap tahun orang sambut hari jadi saya. Kenal tak kenal dia sambut juga. Jadi bila masuk bulan Rajab, orang Melayu kita buat memperingati Isra' wal Mi'raj. Tidak saya nafikan perbuatan ini, memperingati ini tidak pernah dibuat oleh Nabi, tetapi di situ bukan suatu larangan. Kaedah fiqh ni mudah aja. Al-aslu fil asya' bil ibahah. Sesuatu masalah agama yang tak ada dalam asal, maka dia harus. Tuan-tuan tak jumpa larangan sambut Isra' wal Mi'raj, hukum dia harus, sebab ibahah. Yang tak mengerti fiqh ada kata sesat, Wahabi. Hari ni gejala Wahabi menjelma daripada bentuk pelbagai jenama-jenama yang ada hari ini. Mereka bertopeng dengan pakaian salafi. Mereka bertopeng dengan pakaian IS. Mereka bertopeng dengan pakaian moden sebagai satu pendekatan kononnya. Hakikatnya cuba mempecah belahkan masyarakat umat Islam. Sebab itu Nabi kata, alaikum bisunnati wa sunnatu khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Makna sunnah sahabat-sahabat Nabi. Apa yang sahabat-sahabat buat dikira sebagai suatu sunnah. Kita masuk Rajab, nanti masuk Syaban, kemudian nanti masuk Ramadan. Masuk Ramadan biasanya soalan ni agak ustaz kita pun dah naik muntah jawab tu. Berulang-ulang masalah semayang tarawih. Kalau di Melaka, tuan-tuan perempuan, Melaka dan Negeri Sembilan ni semayang tarawih di 3 macam.
Mungkin tuan-tuan jumpa dua macam saja, 8 dan 20. Kalau di Melaka dan Negeri Sembilan ada 3 macam. Ada orang buat 8, ada orang buat 10 dan ada orang buat 20. Ada masjid buat 8, ada masjid buat 10, ada masjid buat 20. Jadi kita ni macam mana? Nak ikut yang mana? Tuan-tuan mungkin 2 lah, ikut yang mana? Nak ikut 8 ni, ikut 20. Yang 8 kata Nabi tak pernah buat lebih dari 8 rakaat. Yang 20 kata sebab Sayyidina Umar buat. Dia masih salah menyalah. Bahkan ada imam-imam yang bersalahan macam tu. Dia tak nak datang kalau imam ni semayang. Imam ni semayang 8, aku nak 20. Bukan susah. Imam tu habis 8, kau gantilah, sambung sampai 20. Tak setuju dengan 8. Ada setengah jamaah yang tak setuju dengan 8. Dia nak buat 20. Jangan balik lah. Imam balik, dia balik sama. Lepas tu dia bunyi-bunyi belakang. Tak ikhlas. Zaman Imam Hasan Al-Banna, bila jadi masalah macam ni, dia tutup masjid. Sebab kamu berselisih dengan masalah yang kecil, bukan masalah yang besar. Masalah besar ni orang tak semayang. Bukan masalah orang semayang. Orang semayang nak buat 8, dia nak buat 10, dia nak buat 20. Lantak api. Di Mesir macam tu juga. Ada 8, ada 10, ada 20. Ada semayang tarawih lambat, ujung-ujung. Kalau kita sampai masjid, tak semayang tarawih lagi, isyak pun tidak lagi. Kerana dia mengambil sunnahnya, semayang isyak lewat. Jadi tarawih lewat. Ada setengah masjid awal, masuk azan isyak aja, solat isyak, terus tarawih. Ada setengah lambat. Ini masalah khilaf. Masalah yang tak perlu kita nak bergaduh. Orang melihat bila kita bergaduh dalam masalah khilaf ini tanda kelemahan kita. Sebab tu ulama kaji tentang hadis tu, ikhtilaf ummati rahmatun. Ikhtilaf ummati rahmatun. Banyak ustaz kita sebut hadis ni dhaif. Hadis yang tak boleh jadi hujah sebenarnya. Khilaf umat aku jadi rahmat. Kalau nak beramal fadilat boleh, tapi nak beramal sudut hukum memang tak boleh. Sebab Nabi SAW tinggalkan kita Quran dan hadis. Orang pegang Quran hadis ni takkan sesat, dia akan selamat. Dia akan selamat. Sebab tu Anas bin Malik dalam satu hadis ditanya Nabi SAW, Nabi kata, "Hai zaman ni kamu akan lihat ada sebilangan daripada umat aku ini yang terkeluar daripada ajaran sunnah aku." Kata Rasulullah, dia bercakap seperti aku, dia bercakap seperti kalian. Maknanya seperti orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah. Dia berpakaian seperti kalian, bercakap seperti kalian, berpakaian seperti kalian. Maknanya cukup berbahaya, kerana dia bertopeng dalam masyarakat. Maka sahabat tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Alaikum bi jama'atil qaumil muslimin. Hendaklah kamu duduk setia dalam jamaah kaum orang Islam. Ini Nabi pesan kat kita. Kalau saya sebut macam parti politik, tapi nak gambarkan, Nabi kata yang boleh selamat akhir zaman ni duduk dalam kumpulan. Dia tak mari seorang-seorang. Seorang-seorang, tuan-tuan, Nabi pernah gambarkan kepada kita bagaimana orang yang tak nak campur dengan jamaah kaum muslimin ini seperti kambing yang keluar daripada kawanan kambing. Serigala ni satu makhluk Allah. Dia takkan terekam mangsa ketika mangsa sedang ramai-ramai. Dia menerkam apabila mangsa ini bersendirian. Dia pandang kambing, banyak kambing, dia tak terekam, biar dulu. Sehinggalah kambing ini berpecah. Ada kambing yang berpecah, maka yang berpecah itulah menjadi sasaran dia. Begitu ibarat yang Nabi sebut tentang orang yang tak nak campur dengan kaum muslimin, maka mudah ditipu oleh syaitan. Orang belajar ilmu pelik-pelik kan, belajar ilmu pelik-pelik, aku tak nak pergi masjid tu. Masjid tu hati, jemaah dia semua hati kotor. Dia dah makam kasyaf. Dia dah sampai satu makam, kononnya makam kasyaf. Ini talbisu iblis dipanggil.
belitan iblis. Macam mana perkara ni boleh berlaku? Tuan-tuan, orang yang duduk dalam jemaah kaum muslimin ini tidak akan ditipu oleh syaitan, melainkan dia duduk bersendirian. Dalam hadis banyak, dalam hadis Sahih Bukhari pun sebut tentang kelebihan solat jemaah. Nak cerita sembahyang ni, itu cerita lain. Sembahyang pun Allah beri kita pahala sampai 27 pahala, berbanding dengan sembahyang bersendirian, dengan satu pahala saja Allah nak bagi pada kita. Nak gambarkan fadilah. Lepas tu Nabi kata, andai kata orang munafik ini dia tahu kelebihan berjamaah begitu sekali tinggi, dia datang ke rumah Allah walaupun dia merangkak. Tapi bila Allah dah campak dalam hati dia penyakit. Sebab tu dalam Quran kita buka, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka ni kata Allah dia ada penyakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Maka ditambah lagi. Dalam hati ada penyakit, tambah lagi. Kesannya apa? Allah kunci hati kita. Allah kunci hati kita. Orang yang tersesat memang tersesat, tidak memperoleh petunjuk daripada Allah. May yahdillahu la mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Orang yang Allah beri petunjuk dia takkan sesat, dan orang yang sesat tidak akan mendapat petunjuk daripada Allah. Orang yang Allah beri petunjuk takkan sesat. Ini Allah bagi tahu kita. Nah, bagaimana nak memperoleh petunjuk Allah? Pegang dengan Quran dan sunnah Nabi. Ini zaman dia. Tuan-tuan, kita melihat banyak, akan berlaku banyak perselisihan lagi. Ini baru 1, 2, 3 perkara. Kita akan berjumpa lagi banyak nanti. Hari ini pun orang keliru dengan IS ya. Masyarakat keliru kita dengan IS. Ada kata IS ni mujahidin betul. Ada kata IS ni propaganda yang dicipta oleh barat. Hakikatnya tidak ada. Tuan-tuan, ulama-ulama di Timur Tengah, ulama-ulama di negara Arab membicarakan tentang IS. Maknanya satu kumpulan yang benar-benar wujud, duduk di tengah-tengah masyarakat orang Arab Islam dan memecah belahkan kesatuan umat Islam yang berada di sana. Hari ini berlaku. Banyak hadis lah, kalau kita lihat dalam beberapa hadis yang disebut oleh Sayyidina Ali, disebut oleh Sayyidina Umar sendiri, kita lihat dalam bab fitan, dalam bab fitnah dan sebagainya, kita akan jumpa betapa Nabi SAW memperingatkan tentang kewujudan golongan-golongan sufahaul ahlam. Kata Rasulullah, sufaha ni apa? Bodoh. Nabi bagi tahu ni pok-pok ni bodoh. Sufahaul ahlam, orang bodoh yang bercita-cita tinggi. Ahlam, dia bermimpi, dia buat mimpi. Daulah al-Islamiyah, tu gairah atas nama jihad. Di gairah atas nama jihad. Dia punya matematik senang je. Siapa yang menentang ni murtad. Itu dia punya kira-kira dia, matematik sifar dia senang. Sebab dia rasa dia duduk atas la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, orang menentang dia murtad dan darah dia halal untuk dibunuh. Sebab tu dia masuk Iraq, dia bunuh orang Iraq. Dia masuk di Syam, dia bunuh orang Syam. Sedangkan orang Islam ini dia mengucap atas la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mana boleh kita bunuh orang yang mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Hatta orang munafik pun, dia tak semayang pun, dia tak pergi haji, tak puasa zakat, tapi di Islam Nabi larang kita. Tuan-tuan buka dalam Musnad Asy-Syafi'i, betapa Imam Syafi'i riwayatkan begitu banyak hadis. Seorang sahabat Nabi SAW jumpa Rasulullah, berdepan dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, izinkan saya untuk membunuh orang-orang munafik. Sekian, sebut nama, sekian. Nabi sebut tidak, jangan. Minta izin lagi, jangan. Apa kata Rasulullah? Uqatilun nas hatta yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah perintahkan aku ni untuk memerangi manusia sehingga manusia ni kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apabila di Jazirah Arab dia dah kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia tak sembahyang, dia jadi munafik, itu urusan dia dengan Allah, bukan urusan kita.
Bukan mudah kita nak lontarkan orang ni dah murtad, dia dah kafir, dia dah macam-macam. Bukan mudah dari sudut ilmu. Nabi sendiri pun cukup berhati-hati dalam masalah ini. Kalaulah kita menghalalkan darah orang munafik, saya ingat di tempat itu, di Pahang ini pun boleh jadi akan berlaku pertumpahan darah bila ada unsur halal menghalalkan darah. Sebab tu orang munafik ini kekal dalam posisi dia munafik sehinggalah dia bertaubat kepada Allah. Nabi pun larang. Kalau ahli bid'ah, bagi dia, kalau orang tasawuf ni bid'ah lah, ahli bid'ah ni bagi dia. Walhal bagi kita dia lah bid'ah. Hatta dia jadi kufur pada Allah. Kenapa jadi kufur? Sebab dia membunuh orang Islam. Tak halal darah tu. Mana boleh halal darah? Ada setengah-setengah ustaz kata orang muda yang bangkit hari ini yang ada di Iraq dan di Syam, kesan daripada pencerobohan Amerika di Afghanistan dan di Iraq dulu, 10 tahun dulu, 15 tahun dulu, kesan, kononnya kesan lah daripada itu. Jadi Al-Qaeda pun ambil lah budak-budak ni, dididik, dilatih, memegang senjata, dilatih guna bom dan sebagainya. Jadi bila masuk umur 25 tahun, maka dia buat gerakan sendiri. Kenapa jadi begitu? Sebab budak-budak ni zaman di kanak-kanak, dia melihat ayah dia dibunuh, dia melihat ibu dia dirogol, dia melihat kakaknya dirogol, dia melihat adiknya dibunuh. Maka tak dendam, buat perkara yang sama, mana bunuh balik. Tuan-tuan perempuan ni kita cakap dengan akal yang waras. Allah bagi kita akal yang waras. Kalau betul lah fakta yang selalu dijaja oleh setengah-setengah ustaz, kalau betul fakta tu, dia kata itu fakta. Sebab ada orang pertahankan, itu fakta dia kata. Tuan-tuan yang bunuh orang Iraq ni seorang ke dua orang? Seorang dua lah bunuh orang. Yang pergi bunuh satu kampung buat apa? Pergi letup satu kampung buat apa? Kenapa orang yang tak bersalah menjadi mangsa? Kanak-kanak jadi mangsa, orang perempuan jadi mangsa. Akhlak dalam Islam, peperangan dalam Islam ni ada akhlak dia. Yang pertama, dia tidak boleh membunuh orang tua, dia tidak boleh membunuh wanita, dia tidak boleh membunuh kanak-kanak. Ini akhlak dalam peperangan. Dia tak boleh runtuh rumah. Yang kelima, dia tak boleh potong pokok. Yang keenam, dia tak boleh bunuh rahib, dia tak boleh bunuh pedri, dia tak boleh bunuh pengamal-pengamal agama, dan orang yang takut tak boleh dibunuh. Yang ketujuh, dia tak boleh bunuh, dia tak boleh runtuh gereja. Ini masjid pun kena bom. Sebab masjid tu buat bid'ah, runtuh, dirar kata. Kegairahan. Jadi budak-budak kita, termasuklah orang Malaysia kita pun terlibat. Mengaji tak habis, masjid pun tak boleh iltizam sembahyang jemaah. Ni apatah lagi hadir majlis ilmu. Tak faham, akhirnya terlibat dalam beberapa kumpulan-kumpulan tertentu, pergi ke Turki, sampai di Turki hilang. Ni hari ni macam mana dia boleh hilang diri? Budak-budak hari ni, orang muda kita yang terlibat dalam IS, macam mana dia boleh hilang? Macam mana boleh lepas tu? Beli tiket pelancongan, cari travel, beli tiket pelancongan, pergi naik kapal terbang ke Turki. Sampai Turki hilang, tu aja. Di Turki ada ejen, dari Turki masuk ke Syria. Duduklah dalam jemaah dia tu, bunuh orang Islam. Tuan-tuan, orang Iraq ni, tuan-tuan, dalam hadis sahih Muslim kita lihat Nabi sendiri berdoa pada Allah, Allahumma barik lana fi syamina, Allahumma barik lana fi syamina, Allahumma barik lana fi syamina. Ya Allah, berkati Syam. Nabi bila sebut doa ni, maknanya satu perkara yang Nabi tetapkan, atau perkhususan yang istimewa. Hatta Nabi ulang 3 kali. Ini apa maksud dia? Keberkatan itu berada di Syam, kata Rasulullah. Ya Allah, berkati Syam, Ya Allah, berkati Syam, Ya Allah, berkati Syam. Doa kedua Nabi kata, Allahumma barik lana fi yamanina, Allahumma barik lana fi yamanina, Allahumma barik lana fi yamanina.
Ya Allah berkati Yaman. Ya Allah berkati Yaman. Ya Allah berkati Yaman. Hari kita lihat dua negara yang disebut dalam hadis ini sedang berlaku pergolakan. Kalau di Syam berlaku pergolakan tentang IS. Di Yaman pula Houthi. Betul ke Houthi ni Syiah? Tuan dapat maklumat yang sampai sebenarnya. Kadang-kadang TV kita ni bukan boleh pakai, bohong banyak. Daripada 1 sampai ke 9 boleh pakai. Yang percaya adalah Houthi ni Syiah. Kenapa kata Houthi Syiah? Houthi ni satu kumpulan kecenderungan dia kepada mazhab Syiah. Kecenderungan dia memang ada Syiah dalam tu, tapi bukan semua Syiah. Ada yang sunnah. Kita pukul rata Syiah. Tak ada modal kan? Tak ada modal. Kita nak guna pendapat ulama supaya boleh menghalalkan darah. Akhirnya ulama-ulama asuk ni akan beri fatwa ni Syiah ni darah dia halal, boleh bunuh. Akhirnya berlakulah peperangan di antara pemerintah dengan rakyat. Itu cerita dia tuan. Sama saja. Tonton duduk di mana pun sama saja. Kalau ada orang tak khawatir, oh ini Wahabi ni, dia keras macam ustaz ni. Jadi orang tuduh orang ustaz ni Wahabi. Oh ustaz ni nampak sikit, dia cakap sikit pro Sayyidina Ali, pro sikit Sayyidina Ali, Hasan Hussein, keluarga Rasulullah. Ni Syiah ustaz ni. Kalau panggil Habib-Habib ni Syiah. Sentimen yang dimainkan oleh masyarakat. Sebab tu kita kena duduk atas paksi ilmu yang betul. Apabila tidak duduk atas paksi ilmu yang betul, maka pendapat yang keluar daripada hawa nafsu, bukan atas dasar ilmu, bukan atas dasar ilmu. Ini mengkhawatirkan kita, membimbangkan kita. Fitnah akhir zaman ni, Masya Allah, tabarakallah. Sebelum keluar Dajjal ni, keluar fitnah dia dulu. Sebelum keluar Dajjal ni dia keluar nanti bermata satu. Sebab tu tentang simbol dolar Amerika tu ada simbol mata satu, simbol Dajjal. Simbol polis dekat Saudi pun simbol mata satu, simbol Dajjal. Macam mana pula Saudi yang jaga tanah orang pun ada simbol Dajjal? Siapa Haji Saudi tu? Haji Saudi ni asal keturunan Yahudi. Muhammad Saud ni asal Yahudi, keturunan Bani Israel. Duduk dekat Dajjal. Dia wujudkan satu kumpulan untuk melawan kerajaan Osmaniyah Turki. Sentimen Arab dimainkan. Macam mana kamu Arab dikuasai oleh orang Turki? Ini dijatuhkan kerajaan Osmaniyah tahun 1920. Sebab aku 100 tahun dah. 1924 kerajaan Islam terakhir kita jatuh. Apa kesan? Tidak ada khalifah hari ini. Tidak ada orang yang boleh menjamin keselamatan kita. Orang Islam duduk atas kepentingan, pemimpin negara duduk atas kepentingan. Contoh Arab lah, tak usah ambil tempat kita. Ambil contoh Arab saja. Jordan dengan watak Jordan, Mesir dengan watak Mesir, Syria dengan watak Syria, Palestin dengan watak Palestin, dan sebagainya. Tidak ada persatuan umat Islam hari ini. Hari ini bersatu sebab Amerika yang tunjuk. Amerika arahkan untuk selesai masalah Yaman. Tak tahu. Bermusyawarahlah dekat Persia itu, dekat Mesir. Pemimpin Arab datang untuk selesai masalah. Masalah yang baru timbul di Yaman, masalah yang telah lama timbul di Palestin, apa dibuat? Tak ada pun pemimpin Arab yang berbincang macam mana kita nak selesaikan masalah yang sedang menyerang orang Islam di Palestin. Tuan perempuan, kalau kita nak fikir keutamaan jihad hari ini, jihad memerangi, jihad merupakan dalam keutamaan berada di Palestin. Berada di Palestin. Orang Palestin, Masya Allah, tabarakallah. Kita ni jauh dah kita tak berbola. Baca Quran malas. Dah tak berbola.
istighfar banyak-banyak pada Allah. Orang Palestin, sekatan ubat-ubatan di hospital, atau tuan, kalau itu bom tidak tembak Israel kaki pecah. Apabila kaki pecah, tuan, apa macam ni? Nak kena potong. Bisa. saja. Sebab tu diviralkan benda ni. Orang nak sibuk-sibuk ni. Orang yang sibuk-sibuk ni dia ahli tarekat ke? Bukan diam sudah. Ambil akhlak Nabi selesai. Tidak ada komen mana Nabi zikir macam ni. Tuan-tuan, Allahu Akbar. Mungkinlah satu sudut kita tak nampak, tak dengar apa dia zikir. Sebab rakaman video yang dipamerkan tu berapa saat. Tuan-tuan, Syekh Nazim rahimahullahu ta'ala ni ulama' yang dah meninggal dunia. Kenapa kita nak panjangkan fitnah? Baik ustaz sekalipun, dia kena ingat, dia tak boleh panjangkan fitnah. Dosa besar? Bukan dosa kecil. Orang dah meninggal, selesai dah.
Ni kita panjang fitnah orang, panjang fitnah orang. Masya-Allah. Yang kita jahil-jahil pun ikut sama. Sambungkan fitnah. Itu nasihat saya. Maknanya dalam isu ni kita senyap. Orang tanya, diam saja. Tak tahu, wallahu a'lam. Mana nak jawab? Ni kita jawab. Jawab kutuk orang tu, kutuk orang tu. Ni kutuk orang dah tak ada. Kutuk orang yang tak ada. Yalah, memang ada keputusan fatwa tu ada lah. Ada 3 keputusan. Yang pertama, Negeri Melaka, yang pada tahun 2011 macam tu, 2011 atau 10. Dan keputusan itu diwartakan. Yang kedua, keputusan daripada wilayah persekutuan pun telah diwartakan. Yang ketiga, keputusan daripada Kedah pun diwartakan. Tak apalah, dia warta tu dia jawablah atas ilmu dia, atas hujah dia dengan Allah, besok dia jawab. Tuan-tuan, kita duduk atas satu masalah perselisihan balik pada Quran dan hadis. Sibukkan diri kita dengan Allah saja. Tak usah lantak dia lah. Boleh jadi kadang-kadang fatwa ni fatwa yang cenderung pada politik. Ada fatwa yang tak ada ilmiah. Kan dulu kan pernah ada mufti duk fatwakan selawat syifa. Tahu selawat syifa? Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil ajsadi wa shifaiha wa nuril absari wa jilaiha wa ala alihi wa barik wa sallim. Tuan-tuan, selawat ni syirik. Kata mufti itulah. Bekas mufti dan mufti hari ni. Dulu dia bekas jadi mufti balik. Saya tak nak sebut mana mufti tu. Ustaz ni yang beri fatwa ni, dia tidak jujur dalam masalah ilmu sebenarnya. Tuan-tuan mengaji bahasa Arab, saya nak bagi kira-kira yang mudah ni. Allahumma salli ala Muhammad, satu lafaz. Allahumma salli ala Muhammad. Tibbil qulubi wa dawaiha. Tibbil qulub maksud dia ubat hati. Benda ubat dia takkan boleh ubah jadi penyembuh. Ni matematik dia. Tuan-tuan sakit kepala makan Panadol. Makan Panadol ni ubat ke penyembuh? Kalau tuan-tuan kata dia penyembuh, syirik lah. Memang syirik lah. Ni makan Panadol ni penyembuh ni. Syirik. Tapi kita kata ni ubat. Kenapa sakit kepala ni makan ubat? Makan ubat Panadol. Makan. Sebab dia ubat. Tidak ada i'tiqad kita pada Panadol itu sebagai penyembuh, tak ada. Sama juga kita, adakah tuan-tuan beranggapan Rasulullah ni sebagai penyembuh? Tidak, kita tak minta pada Nabi pun. Kita nak bagi tahu Nabi ni ubat. Kadang-kadang orang rindu kan. Kita rindu Rasulullah, kita sebut nama Rasulullah tu berubat rasa. Macam orang pergi Madinah berubat rindu. Dapat buku sirah Nabi, baca buku sirah Nabi, berubat rindu. Macam tu. Ubat hati. Kekallah Nabi itu sebagai ubat hati yang tak perlu nak difatwakan sebagai satu selawat yang syirik. Bayangkan disyirikkan berapa juta orang Islam dekat Malaysia. Puak-puak dia sokong lah, betul lah tu. Kononnya puak-puak dia lah sunnah. Apa benda sunnah? Dia bukan sunnah tuan-tuan, bukan ahli sunnah. Dia ahlul fitnah. Ahlul fitnah wal jamaah. Kita ahlul sunnah wal jamaah, dia ahlul fitnah wal jamaah. Kelompok yang tak faham, kata Nabi, sufaha ul ahlam ni sama lah. Sufaha ul ahlam dia tidak akan orang. Betul tak betul? Tadi semua sufaha ul ahlam pada tahu tak berkunyah? Kunyah ni Abu Uthman, Abu Habib, Abu ni. Dia pemimpin. Siapa nama pemimpin dia? Abu Bakar. Nama dia Ibrahim. Nama asal dia Ibrahim. Dia guna kunyah dia dengan nama Abu Bakar. Dan kata Rasulullah, laqab dengan negeri. Abu Bakar al-Baghdadi. Nabi kata laqab dengan negeri dia. Tonton muka saya cakap ni. Abu Bakar al-Baghdadi. Kata Rasulullah, panji mereka panji hitam. Mereka muncul di Baghdad. Mereka keluar di Baghdad.
Nabi bagi signal tuan-tuan. Nabi tak sebut nama tapi kita kena faham. Kena belajar hadis, kita jumpa, Masya Allah, rupa-rupa signal masalah ini telah diisyaratkan oleh Rasulullah. Dan Nabi kata apa? Bila kamu menemui mereka, jangan kamu bangun. Jangan kamu bangun. Nabi kata diam. Kenapa diam? Sebab mereka akan berbunuhan sesama mereka sendiri. Hari ini tuan-tuan, apa yang Nabi cakap tu dah betul dah. Dan hari ini IS dia bergaduh sama-sama dia sebab perebutan kuasa, perbuatan nak rebut daerah. Kalau kau tak nak patuh, tempat ni bukan tempat kau, bukan murtad. Senang aja, murtad. Dia punya satu letter, dia murtad. Macam mana dia murtad? Sebab tak taat pada Amirul Mukminin. Darah dia halal. Senang aja. Kau dah terkeluar daripada jamaah orang Islam, Fariqul Jamaah, kau dah keluar dah. Jadi darah kau halal. Senang. Matematik dia senang sangat. Begitu mudah nak menghalalkan darah orang Islam. Ini jaga-jaga. Sebab tu ni alhamdulillah kita ada tok guru kita ada ustaz-ustaz kita yang memberi panduan untuk menyelamatkan kita daripada fitnah-fitnah ini. Tuan-tuan, kita duduk zaman fitnah. Nabi SAW modalkan kepada kita keselamatan. Nabi beri tunjuk ajar kepada kita keselamatan. Macam mana tuan-tuan nak selamat daripada fitnah yang ada hari ini? Rasulullah tinggal kita 4 perkara ni kita kena buat. Yang pertama apa? Pada setiap hari Jumaat. Kerana hari Jumaat ni mula malam Jumaat. Tapi kita malam Jumaat baca Yasin. Lepas baca Yasin tu baca Suratul Kahfi. Nabi pesan pada kita baca Suratul Kahfi. Orang yang baca Suratul Kahfi terselamat daripada fitnah Dajjal. Dajjal belum keluar ni, fitnah dah keluar dulu. Fitnah dia akan keluar dulu. Sampai satu masa keluar Dajjal. Dia nak kena selamat daripada fitnah dia dulu ni. Besok Dajjal keluar lagi dah tak tahan tuan-tuan. Lagi berat kita nak memikul fitnah tu. Bumi ketandusan, kering bumi, air pun tak ada. Waktu itu anak tak heran mak bapak pun tak heran dengan anak, isteri pun tak heran dengan suami pun tak heran dengan isteri. Akhir zaman. Jangan terkejut. Cuma sekarang ni mungkin belum sampai lagi, tapi dah dekat-dekat. Fitnah-fitnah ni dah mula muncul. Tak mau. Baca Suratul Kahfi pada hari Jumaat. Yang kedua kata Rasulullah, menghafal 10 ayat pertama. 10 ayat pertama Suratul Kahfi. Yang ketiga, menghafal 10 ayat terakhir Suratul Kahfi. Yang keempat kata Rasulullah dalam satu hadis yang sahih, Nabi suruh kita baca doa sebelum kita bagi salam. Waktu kita baca tahiyat akhir, fil alamina innaka hamidum majid, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih ad-dajjal. Rasulullah kata apa? Sebelum kamu selesai solat, maka mohon pada Allah 4 perkara. Apa 4 perkara ni? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, saya minta lindung kepada Engkau daripada azab jahannam. Wa min azabil qabri, daripada azab kubur ya Allah. Wa min fitnatil mahya wal mamat, daripada fitnah hidup dan mati. Yang keempat, wa min syarri fitnatil masih ad-dajjal. Yang keempat, daripada kejahatan fitnah Dajjal al-Masih. Ini 4 perkara. Sebelum kita bagi salam, baca doa Rasulullah ni. Jadi orang yang iltizam dengan 4 perkara ni dia selamat. Tuan-tuan baca 10 kali kul ke, baca 10 juta kali ayat kursi ke, baca Yasin ke dan sebagainya, belum lagi menyelamatkan kita daripada fitnah Dajjal. Belum menyelamatkan kita daripada fitnah Dajjal. Tuan-tuan cerita dekat saya, tuan-tuan ahli zikir satu hari baca 10,000 kali pun belum tentu boleh selamatkan diri kita daripada fitnah Dajjal. Hanya 4 pedoman Nabi ini sahaja yang boleh menyelamatkan daripada fitnah Dajjal.
Empat perkara saja. Nabi tak minta banyak. Sebab tu tuan-tuan nak nampak benda mudah kan, baca Al-Kahfi je pun, bukan baca apa pun, Al-Kahfi je. Nabi hafal 10 ayat, bukan hafal 10 juzuk. Hafal 10 juzuk lengkaput lah kita. 10 ayat je, tak banyak. Kalau kita pegang salah satu daripada 4 perkara ni, insya-Allah tuan-tuan, kita semua selamat daripada fitnah Dajjal. Orang selamat iman dia, insya-Allah. Itu mudah-mudahan kita harap pada Allah, Allah beri kita petunjuk. Sebab tu Nabi, sebelum Nabi wafat, Nabi tinggalkan 2 perkara, Al-Quran dan Sunnah. Tuan-tuan nak pegang apa? Takkan nak pegang surat khabar Berita Harian? Takkan tuan-tuan nak pegang surat khabar Utusan Malaysia? Tinggal pada tuan-tuan ni Quran dan hadis saja sekarang ni. Quran dan hadis saja. Tuan-tuan nak pegang mana? Kita pilihlah yang ada sekarang ni, Quran dan Sunnah Nabi. Maka ini barang yang boleh menyelamatkan kita daripada kita hidup. Sebab tu Nabi kata wa min fitnatil mahya wal mamat, daripada fitnah hidup dan mati. Maknanya waktu hidup pun kita boleh dapat ujian Allah, dan dalam kubur pun boleh dapat ujian Allah. Jangan kita kata manusia ni bila mati dia hidup dia selesai fitnah, mati tak dapat. Mati pun diuji oleh Allah. Mati, sebab tu dalam satu hadis Nabi kata orang dalam kubur ni dia seperti lemas di lautan. Dia mengharapkan doa. Sebab tu Nabi bagi signal hadis banyak tuan-tuan. Cukup banyak hadis Nabi. Waladun salihu yad'ulah. Doa anak yang soleh. Doa anak yang soleh. Sebab tu tuan-tuan, hari ni kita kena didik anak kita jadi anak yang soleh. Kalau tak didik anak kita jadi anak yang soleh, kita lihat kesan dia besok nanti 20 tahun akan datang, apa jadi pada anak kita. Boleh jadi solat pun tak tahu. Kita kena tanya dia semayang dia macam mana. Macam kita nak pilih menantu lah. Tuan-tuan nak pilih menantu lelaki kan, menantu baik tak baik, ajak dia datang rumah kita makan tengah hari. Jangan datang makan minum petang tengah hari tu. Pukul 12.30 mari datang rumah. Datang rumah makan, suruh dia baca doa lah. Tiba-tiba baca talqin mayat, beratlah. Suruh dia baca doa, dia boleh baca doa, alhamdulillah. Tak cukup lagi tu, sat lagi zuhur, suruh dia jadi imam. Kalau dia boleh jadi imam, insya-Allah dia boleh jadi menantu kita. Kalau macam-macam alasan dia bagi, jauh ni, jauh. Kita nak orang yang selamatkan kita, selamatkan kita dalam lubang kubur. Fitnah hidup ni dia tak selesai hidup, mati nanti pun ada fitnah dia. Macam ayah lah, dia biarkan anak dia dalam keadaan lagha, dalam keadaan tak jaga aurat, tak jaga perintah Allah. Dalam kubur dia tak selesai lagi. Jangan cakap kita selesai dah, tak ada. Dalam kubur nanti Allah tanya balik. Sebab apa? Tak didik anak kita dengan cara yang betul. Sebab tu Nabi kata kullu mauludin ala fitratin. Setiap anak yang lahir ni, kata Rasulullah, dia suci, dia bersih. Kita lah mak ayah mencorak anak-anak kita jadi Majusi, jadi Yahudi, jadi Nasrani, kata Rasulullah. Mak bapak yang corak anak dia. Hari ni budak-budak tuan-tuan umur 16 tahun pakai baju 6 tahun. Kita mengata apalah budak-budak. Nak budak-budak apa? 16 tahun budak-budak apa? 16 tahun ni umur budak perempuan boleh kahwin dah. Zaman dulu kahwin dah kan. Zaman mak kita, zaman nenek kita 16 tahun dah kahwin dah. Ni budak-budak apa lagi? Yalah budak-budak. Jadi kena rogol. Dah kena rogol macam mana? Report polis. Polis pun tangkap. Penjara lah lelaki tu. Perempuan tak kena. Kenapa tak kena? Walhal punca dekat dia. Mana adil? Pakaian dia tu yang menyebabkan berlakunya rogol. Sebab tu kita nak hukum hudud, tuan-tuan kena faham hudud ni. Cerita hudud tuan-tuan, zina. Faham zina? Zina ni maknanya sesuatu perbuatan yang tidak halal. Hubungan seks yang tidak halal dipanggil zina. Mahram, rogol dikira zina. Rogol, nak kan tahu juga rogol tu macam mana. Kalau dia kena rogol, elok pakaian dia, orang baik rumah, datang penyambung datang rumah dia, serbu rumah dia, rogol dia. Memanglah laki tu kena. Ini kalau pakaian terdedah sana terdedah sini,
Adakah adil satu pihak saja yang dihukum, tiba-tiba perempuan tidak dihukum? Cuma mungkin bilangan rotan tu tidaklah sebanyak orang yang berzina suka sama suka, tetapi perempuan tu tetap dikena. Ni tuan-tuan, masalah ni kena mengaji balik lah. Kena faham betul-betul. Banyak orang tak faham. Habis kalau tak ada saksi macam mana? Habis takkan nak rakam. Mana ada orang kena rogol sebab rakam? Sebab rakam nak rogol orang, orang nak rogol ni mangsa ni sebab rakam. Tak maaf tuan, saya ni tak ada saksi tapi saya ada video. Mana boleh kita ujahkan video? Kenapa kau tak melawan ketika mana sedang kau dirogol? Sempat pula kau ambil kamera nak rakam. Ni masalah ni kena siasat lagi. Bukan senang lah. Nak cerita hudud pun bukan senang. Potong tangan curi. Bukan semua benda orang curi saja kita potong tangan. Nak tengok nilai. Anak curi duit bapak, minta ke ayah ni yuran sekolah tak bayar lagi ni, ada RM6. Anak dah risau kan, apa dia buat? Dicuri duit ayah dia, RM62. RM2 dia buat duit belanja dia lah. 60 bayar yuran sekolah. Ni bapak marah, hudud tangan anak. Tak boleh. Anak tidak boleh dipotong tangan. Tamu, isteri curi duit suami, boleh tak boleh? Tak boleh kan? Tapi suami curi duit isteri ada potensi. Jaga-jaga. Isteri curi duit suami. Hindun dalam peristiwa Fathul Makkah, dia masuk Islam. Saat dia masuk Islam, dibai'ah dengan Nabi. Selepas dibai'ah dengan Nabi, dia kata, ya Rasulullah, Abu Sufyan ni jadi orang yang berkira-kira, bukan kedekut, berkira-kira. Duit banyak. Bila Raja Mekah, Abu Sufyan dia Raja Mekah, dan dia berkira-kira, Rasulullah, boleh tak saya ambil duit dia sebab tak cukup belanja? Nabi membenarkan. Mana kalau kita balik rumah tengok wallet kita, poket jubah kita hilang RM100, jangan marah lah, jangan mengamuk lah. Boleh jadi yang ambil duit kita tu orang rumah kita. Orang rumah kita pun nak kenakan GST pada kita juga. Mana cukup dia? Kita bagi dia 500 sebulan dah tak cukup ni. Kena kena up lagi. Dia pun GST pada kita. Nasib lah, okey dah tu. Bukan orang lain pun curi, orang rumah kita yang curi. Dia ambil sebab tak cukup duit belanja. Al-maklum hari ni barang serba-serbi mahal. Tu alasan, tak apa. Tu contoh-contoh kepada situasi yang berlaku hari ni. Tuan-tuan pergi masjid, kereta tuan-tuan tak kunci, letak kunci dalam kereta, masuk masjid, Allahu Akbar, bagi salam, yudik semua doa, salam semua, pergi luar tengok kereta dah hilang, report polis, polis pun dapat tangkap. Orang yang curi kereta tu boleh atau tidak dia potong tangan? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab cuai kita. Ingat senang. Itu keadilan dalam Islam yang orang kena faham. Ni orang Melayu tolak buat apa? Tak faham. Ngajilah dulu betul-betul, menghadap depan ustaz, tanya ustaz tu A to Z. Ustaz, nak potong tangan ni macam mana potong tangan? Nak kena tahu sebab apa mencuri. Kalau RM1 2 kena curi tak boleh. Ada nilai dia. Pemerintah yang menilaikan berapa nilai yang dikatakan boleh potong tangan. 1,000. 1,000 lah. 100 lah. Kemudian orang yang kena buang kerja, tak ada kerja, nak beli susu anak tak ada duit, pergilah apa pesari ni, Maidin, pergi Kuantan, pergi Maidin, curi susu, tangkap. Wajar atau tidak dia dipotong tangan? Tak wajar. Kenapa tak wajar? Sebab dia mencuri, sebab dia susah. Yang dikatakan potong tangan ni orang yang kerja dia mencuri, dia punya profession dia. Profession kita cikgu sekolah contohnya, kerja kerani, kerja polis, kerja gawe bomba, tu kerja pencuri. Zaman dulu betul, zaman jahiliah perompak ni profession. Dia tak malu nak cerita bapak dia perompak. Apa kerja bapak kau? Menyamun di tengah jalan, biasa. Tapi hari ni kalau anak-anak nak minta pinjaman buku teks, tulis pekerjaan ayah menyamun, memang kantoi lah, jangan. Tu sekarang ni tak ada lagi lah kan. Tapi tak mustahil lah akan datang nanti orang rasa megah dengan kerja macam tu. Orang jadi JRO pun tak ada malu apa dah.
Jadi jiran orang tak malu apa dah hari ni. Dia kata aku masjid sumbang juga. Di Mesir tu siapa nama perempuan tu, saya belum lupa nama dia. Bulan Ramadan, majoriti tuan-tuan yang jamu dekat masjid-masjid dekat Mesir ni adalah penari-penari, penyanyi-penyanyi di Mesir. Ni makan buka puasa tu, iftar jama'i dekat masjid-masjid. Itu duk beratur ambil makan. Ni artis belanja tu. Sebab faham dia. Apa hukum kita makan? Hukum makan kenyang lah, tu je hukum dia. Tak adalah apa hukum nak, takkan nak haram hukum dia. Cuma dia lah kan, mana hasil dia bekerja tu macam mana. Dia beri pada kita, tuan-tuan nak makan. Apa masalahnya? Kalau macam tu lah tuan-tuan, begitu mudah kita kata kita dah bersedekah, takkan Allah tak tahu. Aku dah buat masjid, aku dah buat sekolah agama, takkan Allah tak bagi pahala. Aurat terdedah, semayang tak ada, apa semua tak mahu buat. Alasan kita kata kita dah ada sekolah agama, dan budak-budak sekolah agama ni baca Quran, pagi-pagi doa untuk kita. Megah betul. Megah. Wah, kita minta kan, Allahumma hdina fiman hadait. Pagi tadi pun minta lagi, Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Ya Allah, campak pada kami ni hidayah. Kita minta Allah campak pada kita petunjuk. Sebab orang yang diberi petunjuk takkan sesat. Sebenarnya petunjuk dah ada, nak pakai tak pakai. Macam orang lelaki je lah, terdedah aurat dia pakai seluar pendek, dia tahu tak hukum tu haram? Mustahil tak tahu. Orang lelaki ni nak bagi halal pakai seluar pendek dalam rumah aja. Dalam rumah aja. Di keluar rumah saja orang nampak haram. Sama orang rumah itu. Dia aurat dia tu jadi bebas di dalam rumah. Di keluar rumah dia kena jaga aurat. Di keluar rumah tak jaga aurat dia. Janganlah kita sangka kita sedekah, kita sangka kita dah tolong orang susah, pahala dah banyak ni. Tak apa, nanti mati nanti adalah orang baca doa untuk kita. Upahkan orang hafal Quran, duduk atas kubur baca. Kita pun baca lah, dapat RM360 baca Quran. Yalah, ulama khilaf lah, nak baca tak baca boleh. Saya kata boleh baca, sampai bukan kerja kita, kerja Allah. Tu je. Tuan-tuan nak baca, sampai bukan kerja kita, sampai kerja Allah. Allah terima, tak terima padan muka. Tu je. Ingat senang ke? Baca Quran saja pada orang mati, lepas kan ada satu ibadah tu, apa nama, semayang hadiah. Mana asal tuan-tuan hadis ni? Mana asal hadis ni? Dia solat sunat mutlak sebenarnya, bukan solat sunat hadiah. Ada hadis solat sunat mutlak buat untuk hadiah, apa nama, hadiah pahala tu. Hadis tu dhaif. Nak beramal boleh, tapi jangan jadi hujah. Kita berkata bayar pada imam, pada Bilal, semayang sunat hadiah. Oh, tak apalah, dia tak semayang pun tak apa, sebab imam dah semayang hadiah tu. Sebab fadilat dia, kononnya fadilatnya, orang yang semayang sunat hadiah ni, bila pahala tu sampai pada jenazah si mati, maka diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak berdosa lagi. Oh, senang aja. Itu pun salah satu bentuk faham sesat tu. Bahaya. Nanti besok dah satu orang kampung Padang tak semayang, dia wakil Ustaz Syarudin baca doa semayang jenazah, semayang apa, sunat hadiah, standby. Kalau ada 1000 orang ni, 1000 kali 300, banyak duit tu. Jadi kerja ustaz doa cepat mati. Ya Allah, matikan bulan, ya Allah, matikan bulan, sebab dapat duit. Kalau macam tu lah, takkan Islam ni begitu mudah kita nak faham macam tu. Allah bagi kita akal, kita boleh berfikir. Ni zaman-zaman saya sebut tadi, zaman banyak benda khilaf. Balik-balik benda yang Nabi tinggalkan pada kita, Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Jadi saya pesan pada tuan-tuan, jangan tinggallah 4 perkara tadi. Al-Kahfi pada hari Jumaat, menghafal 10 ayat, tak susah tuan-tuan. Tak boleh hafal, ada orang tak boleh hafal. Saya Ustaz Al-Maklum banyak makan kepala ikan. Otak tu dah season sikit Ustaz, susah nak masuk dah. Banyak tengok orang pakai bikini. Macam mana nak buat ni? Jadi nak ingat tu dah susah. Tak susah. Tuan-tuan baca, tulis balik.
Ni cara nak hafal. Cara nak ingat, minta maaf, bukan cara nak hafal, cara nak ingat. Sebab tuan-tuan hafal lupa. Kita nak ingat biar lekat. Tuan-tuan balik baca 10 ayat, tulis balik. Baca, tulis balik, beli buku kosong. Tulis, tak apa, tak ada masalah. Sebab kadang-kadang kita baca Quran ni, orang baca Quran ni dia terimajinasi bacaan tu pada depan dia. Dia tak nampak. Alhamdulillahirabbil alamin contoh. Kita nampak tulisan tu, terimajinasi. Tulis balik 10 ayat pertama. Lazim, insya-Allah dia akan ingat. Dia akan lekat dekat kepala. Tak perlu hafal. Ini kaedah guru saya ajar. Sebab nak suruh orang hafal bukan senang tu. Bukan senang dah umur 60 70. Allahu akbar. Melampau-lampau ustaz ni. Ada suruh hafal Quran bagi-bagi ni. Satu hal nanti tak ada orang datang suruh lagi masjid lagi dah. Jadi baca, tulis, baca, tulis. 10 ayat yang terakhir Al-Kahfi. Yang ketiga doa kita sebelum bagi salam. Kalau tak hafal doa bahasa Arab, ingat bahasa Melayu lah. Ya Allah, saya minta jauh daripada azab neraka jahanam, saya minta jauh daripada azab kubur, saya minta jauh. Baca besar dalam hati, jangan sebut kat mulut pula. Fil alamin innaka hamidun majid. Ya Allah, selamatkan saya. Tiba-tiba dengan bahasa Melayu tak boleh, batal sembahyang. Baca dalam hati boleh. Ya Allah, selamatkan saya daripada fitnah kubur. Ya Allah, selamatkan saya daripada azab api neraka jahanam. Ya Allah, selamatkan saya daripada fitnah hidup dan mati. Ya Allah, selamatkan saya daripada fitnah dajjal. 4 benda ni doa. Orang yang buat insya-Allah selamat. Yang tak buat dia tak selamat. Itu je. Dia tak buat dia tak selamat. Jadi kita kena buat sampai-sampai kan, supaya orang lain pun dapat manfaat sama. Insya-Allah, wallahu a'lam bissawab. Yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada saya. Hakikatnya kedua-duanya datang daripada Allah juga. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.